Apa kabarnya hari ini? 今天好吗？ Baik ya, puji Tuhan ya, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. 感谢主，因为上帝的慈爱， Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 这是爱上帝跟上帝被爱的弟兄姐妹。 hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan 我们今天要学习一个真理， yang terambil dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. 这是加拉太书第6章第11节到14节， Galatia pasal yang ke-6 ayat 11 hingga yang ke-14. 这是加拉太书第6章11到14节。好，11节我们用中文，请看我亲手写给你们的字是何等的大呢？凡稀土外貌体面的人都勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受逼迫。他们那些受割礼的，连自己也不受律法，他们愿意你们受割礼，不过要借着你们的肉体夸口。但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, 我们爱上帝跟被上帝所爱的弟兄姐妹。 tema kita hari ini adalah bermegah dalam salib. 我们今天的主题就是以十字架夸口。 Ada satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara kita boleh merenungkan dan menjawabnya. 就是在我们有一个问题，我们也可以思想它。 Pernahkah Bapak Ibu Saudara membanggakan sesuatu dalam hidup ini? 我们是否在我们的生命对某一件事情感到骄傲或者夸口？ Pernah ya? 曾经吧。 Ya. Apa kira-kira yang menjadi kebanggaan, yang membanggakan di dalam diri kita dalam 所 hidup 以 ini? 在我们自己的话，以什么为夸口呢？ Apa kira-kira? 大概是什么呢？ Ada? 有？ Luar biasa, nggak ada Pak. 没有了。 Atau mungkin ada begitu ya, tapi masih simpan di dalam hati. 那有可能是有，但是隐藏在心里。 Nah Bapak Ibu Saudara, paling tidak orang-orang di luar begitu ya, mereka memiliki satu kebanggaan. 所以至少外面的人，他们以什么事情夸口呢？ Biasanya mereka bangga dengan prestasi yang mereka capai. 比方说他们的成绩很好， Ya saya sering melihat kebanggaan itu biasanya dimunculkan biasanya ya di media sosial. 他们平常是在做媒体表现表露。 Apakah seorang anak yang mendapatkan peringkat begitu? 比方说孩子得到第一、第二名， Atau prestasi mungkin di dalam kelulusan, 有可能他们毕业的成绩很好， mungkin dalam pekerjaan, dalam kesuksesan yang dia capai. 有可能在工作，有可能他们在生意的话很成功， Ya sesuatu yang membanggakan ya prestasi. 就是感为骄傲。 Ada juga orang yang membanggakan karena mereka memiliki kekayaan tertentu. 有可能人感为骄傲、夸口的话，是因为他们的财物。 Kita bisa lihat misalnya dengan upload fotonya rumah yang mewah, 比方说，他上传了表露他们豪华的房子， kendaraan yang mewah, 就是豪华的汽车， dan mungkin harta milik yang lainnya. 有可能其他的这个财物。 Atau kalaupun tidak ya mungkin di dalam cerita-ceritanya biasanya mereka membanggakan dengan apa yang mereka punya. 所以平常他们在诉说他们所拥有的，感为骄傲。 Tidak sedikit juga orang bangga akan keturunan yang ada. 有可能他们为下一代的感到夸口。 Misalnya dia keturunan dari siapa seperti itu ya. 有可能他谁的遗传。 Contoh kalau kita orang Batak misalnya ya. 比如说我们是巴达的部落， Biasanya mereka selalu menyebut kami keturunan raja begitu. 我们平常是王的后裔。 Kayak saya misalnya Manurung berarti Raja Toga Manurung begitu. 所以好像我是曼诺弄的姓的话是Toga Manurung 王 Nah, saudara ada 的后代 kebanggaan，tertentu dengan faktor keturunan itu. 所以他们感为骄傲。 Atau mungkin keturunan kita.
有可能我们下一代的。 Wah, anak saya itu ya nomor 1 ada sekolah di sini begitu. 所以我第一个孩子是在某一个学校上学， Yang satu bekerja di sini seperti itu. 那另外一个是在某一个单位工作， Jadi dia bangga saudara akan keturunan-keturunan yang berhasil dan sukses seperti itu. 所以他对下一代就是感为骄傲。 Bahkan ada juga orang-orang yang bangga akan kerohaniannya. 有可能对他的领命的话，他自己的领命感为骄傲。 Dia cerita akan kehidupan rohaninya yang luar biasa. 他在诉说他的领命的生活， Yang rajin ibadah, 就是很殷勤的做 rajin 崇拜， memberikan persembahan kepada Tuhan, 就是很殷勤的做侍奉， terlibat dalam segala aktivitas 那 pelayanan 就 di 是 gereja. 参与各种各样的活动。 Nah saudara, kebanggaan-kebanggaan ini biasanya bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. 所以在我们的日常生活都会发生这些以这些事情夸口。 Dan ternyata saudara, budaya Romawi Yunani juga demikian. 所以犹太人跟希腊人的文化也是一 Mereka 样的， sangat bangga, sangat menekankan akan sebuah kehormatan di dalam kehidupannya. 所以他们的生活的话，他们非常强调这个夸口， Dengan status sosial yang mereka 就 miliki, 是他们的社会的一个地位， termasuk dalam hal penampilan luarnya mereka. 甚至他们的外表。 Sehingga tidak heran saudara, mereka akan selalu berusaha tampil sedemikian rupa sehingga orang bisa melihat dan memperhatikan mereka. 所以他们想各种各样的办法可以表露，所以人人都可以看得到。 Karena memang disadari ataupun tidak Bapak Ibu Saudara, 有时候我们有没有醒悟得到，还是醒悟不到的？ ada kebutuhan manusia yang seringkali terabaikan. 所以我们有某一件需要某一件事情，但是很多人忽略它。 Yang pertama dilihat, 第一被看了， diterima, 被接受， yang ketiga diakui. 就是被承认。 Ada banyak orang melakukan itu semua supaya dilihat, diterima dan diakui. 所以很多人做很多事情，为了什么？被看到、被接受、被承认。 Jadi kenapa aku harus kaya? 我为什么必须成功有钱呢？ Supaya orang lihat saya. 所以人人都看得起我， Supaya orang mengakui keberadaan saya. 所以人人承认我的存在， Dan saya akan lebih mudah untuk diterima. 而且我容易被接受、被接纳。 Demikian juga dengan masalah prestasi, 有可能是成绩， status sosial, 这是我们社会的 dan 一个 juga 地位， kehidupan kerohanian. 有可能我们领命的一个生活。 Saudara, ini semua seringkali dicari oleh orang-orang yang ada di dunia ini. 所以这个世界上的人经常找这些东西， Tanpa terkecuali kita. 我们也是包括。 Tapi untuk apa kita mencari itu semua? 我们为什么要找这些呢？ Dalam satu perjalanan Bapak Ibu Saudara, saya ketemu dengan satu mobil truk. 所以有一次我做一个旅程的话，遇到一部卡车， Menarik sekali tulisan yang ada di bak belakangnya itu. 所以在它的后面的那个柜子，他写一个东 Tulisannya 西， demikian. 他写 Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak kita bawa mati. 所以你不能拼命就是追求我们死后带不走的。 Bapak Ibu Saudara, seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengejar sesuatu yang sebenarnya kita tidak akan pernah bawa dalam 就是我 kehidupan 们 kita selanjutnya. 经常就是拼命追的，就是我们死之后死不带走了。 Apakah yang kita capai hari ini, apakah yang kita kejar hari ini juga boleh membawa kita makin kenal Kristus. 我们所达到的，目前我们所达到的，是否可以带领我们更加认识基督呢？ Apakah pencapaian saya, kebanggaan saya hari ini boleh membawa orang lain makin dekat dengan Kristus dengan apa yang saya punya hari ini? 就是我所拥有的，我所达到的，是不是可以带领别人可以认识基督呢？ Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Galatia. 所以我今天要学习从加拉太书。 Dalam satu bagian Paulus menyatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. 但是他说但我断不以别的夸口， Kalaupun aku mau bermegah di dalam salib. 所以我只夸我们主耶稣基督的十字架。 Saudara, kenapa Paulus memberikan pernyataan ini? 为什么保罗这样诉说呢？ Karena Paulus menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang menjadi pengejarannya selama ini di dunia dianggap sebagai sampah. 所以他醒悟到，就是他世上他所追求的一切都是垃圾。
Kalau kita melihat siapa Paulus misalnya. 如果我们看这个保罗是谁呢？ Paulus adalah seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupannya. 就是保罗是上帝被重用的人， Dia berasal dari suku Benyamin. 他是从便雅悯的一个部落。 Bagaimana kita tahu suku Benyamin adalah suku bangsawan yang darinya lahir raja pertama Israel. 所以从他们出生了第一位的王，以色列的王， Secara keturunan saudara, sesuatu yang sangat dibanggakan. 成为他们的后裔是感为骄傲。 Dia juga seorang Ibrani asli, 他也是真正的希腊文， bukan campur atau keturunan. 就是犹太人， Yang artinya ia murni dalam bahasa dan budaya Yahudi juga. 所以他纯粹是正宗的犹太人。 Secara hukum Taurat dia adalah seorang ahli Farisi, 所以他 seorang 因为 Farisi. 法利赛人， Ia taat mutlak terhadap hukum Taurat. 他是完全遵守律法。 Bahkan saking ekstrimnya ya, dia pernah mengejar-ngejar orang yang mengikut jalan Tuhan untuk dianiaya. 他曾经追杀就是跟随基督的人， Dia belajar 他学习 dari seorang Gamaliel, 就是从这个他的伟大的师傅。 salah satu guru besar Yahudi yang paling dihormati. 那这个犹太人当中最受尊重的师傅， Elit secara rohani, 就是他的里面也是算是高级高 secara 位的， sosial ataupun budaya. 他的文化什么都是很高，被 Kalau 人 dia 尊 mau 重。 membanggakan itu semua dia bisa. 如果他对这些的感为骄傲的话，夸口是可以的。 Namun justru dia berkata semuanya itu kuanggap rugi. 所以这些的话，因基督当作有损的， Bahkan sampah. 甚至是垃圾， Karena pengenalannya akan Kristus. 就是因为我认识基督。 Tentu apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 以前当我有益的话，是因为借着基督当作有损。 Bahkan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. 但我什么事情以前是因为认识基督，但是有损的， Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. 但是我的上帝比一切更加宝贵。 Kenapa Rasul Paulus demikian Bapak Ibu Saudara? 为什么保罗如此说呢？ Karena kehormatan dan kebanggaan duniawinya tidak membawa dia kepada Allah. 因为他对这个世界感为骄傲的，任何事情没有带给他认识上帝。 Justru hal-hal demikian bisa menjadi penghalang jika dijadikan dasar dalam pembenaran 而 diri. 反过来，他对世界的一个认识的话，就是会使得他认识基督的一个障碍。 Saudara, inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. 这就是他对加拉太的信徒所说的。 Bagaimana orang-orang Galatia, mereka adalah orang-orang yang suka membanggakan dirinya 所以加拉太人他们对自己感为骄傲， dengan apa yang mereka lakukan. 就是他们所做的感为骄 Dengan 傲。 memaksa orang lain untuk melakukan sunat misalnya. 比方说，强迫别人要受隔离， Bukan sebagai bentuk daripada ketaatan kepada Allah. 不是因为遵守上帝的一个表态， Tapi untuk sesuatu yang dapat mereka sombongkan dan mereka banggakan. 但是隔离的话，对他们来说就是以隔离为夸口， Dan Paulus saudara menentang akan ini semua. 所以保罗拒绝反对这些。 Sehingga tidak heran kalau kita tadi membaca di bagian yang ke-11 ya. 如果怪不得我们阅读11节， Bagaimana dia berkata, bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. 就是我亲手写给你们的字是何等的大。 Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. 就是他们稀土外貌的人，他们勉强你们受隔离。 Saudara, jemaat Galatia adalah jemaat yang dibangun, dibentuk oleh Rasul Paulus. 就是加来太的信徒的话，被上帝被保罗所建立，而且坚固。 Namun di sana ada guru-guru palsu yang memberikan ajaran-ajaran yang tidak sehat. 但是有些是假的这个讲师， Dasar kebenaran sudah dibangun. 就是
基础的那个真理的基础已经打好了， Guru-guru palsu itu yang membuat mereka jadi menyimpang. 但是这个假先知、假师傅的话已经偏离了。 Sehingga Paulus dengan dirinya sendiri menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia supaya mereka memperhatikan hal 所以 ini. 他亲自写这封信给这个加拉太的信徒， Supaya mereka tidak bermegah akan hal-hal lahiriah. 所以他们不要以这个外在的为夸口， Tapi biarlah mereka bermegah dalam salib Kristus. 但是只因基督夸口。 Saudara dikatakan aku sekali-kali tidak mau. 我断不移， Saudara kata ini dalam bagian ini hanya muncul sebenarnya 2 kali. 所以这个我断不移的话只出 Satu 现2 dalam 次。 kitab Galatia yang hari ini kita baca, 第一是在这个加拉太 di 书我 mana dia 们所 mengatakan 阅 aku 读， sekali tidak mau memegahkan apa yang selama ini bisa kumegahkan. 所以他一直经常说我不要以这些夸口。 Dan kalaupun aku mau bermegah, aku hanya mau bermegah dalam salib Kristus. 所以如果我要夸口的话，我要只因基督十字架夸口。 Yang kedua, peristiwa di mana ketika orang menganggap kasih karunia Allah itu sebagai sesuatu yang murah. 所以第二点的话，有些人认为上帝的恩典是好像是 Karena banyaknya kasih 容易 karunia 的，就是因为太多恩典， membuat orang bisa berbuat dosa. 所以使得很多人犯罪了。 Itu yang kita pelajari dalam kitab Roma ya. 就是罗马书里面的， Karena kasih karunia Allah ya udahlah kita bebas kalau gitu berbuat dosa. 就是因为上帝的恩典到我们可以随意的犯罪。 Tapi Paulus mengingatkan bahwa sekali-kali tidak. 但是保罗提醒，断不可， Artinya saudara ini bukan kata-kata yang sembarangan. 就是不能随随便便的。 Ini kata yang langka dan juga tegas. 这个是很少见，而且非常明确的， Dan yang tentunya penuh dengan makna. 而且很有意义的。 Paulus mau mengingatkan bahwa jangan deh sekali-kali kita bermegah dengan hal-hal yang demikian. 所以保罗要提醒我们不可以以这些外在的世界夸口。 Kalau mau bermegah, bermegahlah dalam salib 如果我 Kristus. 们要夸口，就是要基督的十字架里面夸口。 Kenapa saudara kita bermegah dalam salib Kristus? 为什么我们是以基督的十字架夸口呢？ Karena salib sumber kemegahan yang sejati. 因为十字架是真正夸口之源。 Memang menurut pandangan dunia salib adalah simbol kehinaan. 所以对世人来说，十字架是侮辱的事情， Tanda kekalahan dan sebuah aib. 是一个被打败的一个标志。 Sehingga kalau kita melihat orang-orang zaman dulu dalam keberdosaan kesalahannya yang begitu besar, biasanya mereka disalib. 所以以前的人如果犯大罪的话，都是被钉十字架。 Dan sampai hari ini hal itu pun sampai dibawa-bawa ya. 所以到今天还是一样的。 Bagaimana kita seringkali dihina ya oleh orang-orang di luar sana. 所以我们经常被外面的人所看不起、所侮辱 Bagaimana 的。 Tuhanmu itu matinya kok disalib seperti itu? 为什么你的上帝就是挂在被钉十字架受死呢？ Saudara, memang bagi dunia ini adalah sebuah kehinaan. 所以对世界来说，这个是非常卑微的。 Tetapi justru di dalam iman kita, 但是反过来，在我们的信心上， salib justru kemuliaan yang sejati. 十字架反过来是真正的夸 Ini adalah 口。 kemegahan sejati kita iman Kristen. 这就是我们基督教的信心真正的夸口。 Di mana di salib ini 所以在这个十字架， keselamatan kita terjadi. 都是我们被拯救了。 Di salib kita melihat bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia. 就是在十字架，我们看出我们被拯救不是因为我们的良善， Melainkan murni karena anugerah Allah semata. 不是我们的努力，而是上帝的所赐的恩典。 Jadi bolehlah saudara kalau kita bermegah dalam salib karena salib adalah sumber kemegahan yang sejati. 所以我们可以在十字架以十字架为夸口，因为十字架是真正夸口之源。 Di mana sebenarnya kita adalah orang-orang yang berdosa 我们原本是有罪的人， yang tentunya mendapatkan hukuman dari Allah. 应该被上帝所惩罚的， Tapi karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. 但借着他的爱，我们被拯救。 Ini yang berbeda dengan orang-orang yang ada di Galatia.
这就是与加拉太的信徒不一样的， Bagaimana mereka memang percaya kepada Yesus, 他们是信主， tapi hal-hal yang lain juga perlu mereka lakukan. 但他们需要做其他的事情， Dan tentunya ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. 所以这个与我们所知道的真理是反过来。 Saudara, salib bukan sekedar simbol penderitaan, 所以十字架不单单苦难的一个标志， tetapi jalan masuk menuju kemuliaan. 但这是进入荣耀的一个道路。 Orang-orang Galatia tergoda untuk kembali pada hukum Taurat dan usaha manusia untuk memperoleh kebenaran. 所以加拉太的信徒的话，他们被诱惑要想办法靠着自己的努力人的方法被拯救。 Tapi firman Tuhan menegaskan bahwa keselamatan kita adalah anugerah dari Allah, 但上帝的话说，我们被拯救是因为上帝的所赐的恩典， bukan hasil usaha atau prestasi rohani. 不是我们的努力，也不是靠着我们领命的成绩。 Jadi orang-orang Galatia, Bapak Ibu Saudara, ya dia memaksa orang, ayo cepat kamu lakukan sunat. 所以这个加拉太人的话，勉强别人要受隔离。 Nanti kalau kamu nggak sunat ya kamu nggak diselamatkan. 如果你没有受隔离的话，你没有被拯救。 Saudara, ini tidak hanya tantangan pada zaman itu. 这个当时是一个不单单当时的挑战， Ini juga bisa terjadi di zaman kita hari ini. 我们如今也将会有这种的挑战 Di。mana percaya Yesus itu tidak cukup, 就是单单信主的话是不够的， tapi juga harus melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. 所以必须执行他的上帝的话。 Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara? 难道这个是对吗？ Salib membawa transformasi yang sejati. 十字架真正带领一个真正的转变， Ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara. 这就是这有所区别。 Dalam ajaran agama, 就是在这个宗教的一个礼仪教导， orang yang lahir baru berdapat kasih karunia di dalam iman, 这就是犹太人的，你必须信，后来遵守才被拯救。 perlu melakukan ketaatan akan hukum Allah sebaik mungkin. 所以你信之后，你必须遵守上帝的话， Untuk mereka mendapatkan anugerah keselamatan itu. 让他们得到救恩。 Bagaimana bisa dikatakan itu sebagai anugerah kalau masih ada andil kita? 这个难道还可以被称为是恩典吗？如果还需要我们的努力， Dan inilah banyak yang agama-agama ajarkan. 这就是其他宗教所教导的。 Jadi kalau kamu mau selamat, ya kamu harus berbuat baik, kamu harus melakukan hukum ini, harus melakukan hukum itu. 如果你们要被拯救到，必须做好人，必须努力做这样做那样。 Berbeda dengan Injil. 就是我们的福音是不一样 Kita 的， lahir baru, mengalami kasih karunia di dalam iman. 就是我们重生了，后来得到这个恩典， Kita dibenarkan oleh kasih karunia dari Allah, 就是因为上帝所赐的恩典，我们被称义， yang kemudian kita melakukan kehendak Allah, 所以我们执行他的话，上帝的话， bukan untuk mendapatkan keselamatan, 不是为了得到救恩， tetapi karena saya sudah diselamatkan. 就是因为我已经被拯救。 Saudara, ini penting di dalam diri kita. 对我们每个人，我们心里面是很重要的一个观念。 Karena masih banyak orang Kristen, saudara, ya seringkali menggabungkan hal ini. 所以很多基督徒把这个两件事情把它关联。 Ya, kita memang diselamatkan oleh Tuhan. 我们被上帝所拯救的， Tapi kan kita juga harus melakukan kebaikan. 但是我们也是需要做出良善的事， Saudara melakukan hal yang baik itu nggak salah. 就是做善事是没有错。 Tapi apa yang menjadi motivasi kita untuk melakukannya? 但是成为这个做善事的动机是什么？ Jika karena supaya saya selamat, 其实是因为为了我被拯救， saya melayani supaya saya mendapatkan keselamatan, 我是为了我服侍是因为为了被拯救， saya berbuat baik supaya saya mendapatkan 我 keselamatan. 做善事是为了被拯救， Nah, saudara, itu nggak benar. 那是不对 Itu 的。 yang ditentang oleh Paulus. 这就是保罗所反对的， Kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan dan anugerah Tuhan itu cukup. 就是我们已经被上帝拯救，上帝的恩典是够了。 Dan kalau kita melakukan kebaikan, kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan sebagaimana Allah yang sudah Tuhan persiapkan,
Itu 若 sebagai ucapan syukur. 若我们参与就是上帝所预备好了的一些服侍工作的话，那是成为我们感恩。 Nah, ini yang mestinya terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. 所以在我们的里面的生活应该要做一个改变。 Dan saudara makanya tidak heran kalau Rasul Paulus ketika dia sudah mengenal Kristus di dalam hidupnya, 所以怪不得，如果保罗已经在他的生命里认识基督， dia rela mati-matian untuk Tuhan. 他是拼命为上帝， Karena dia sadar Tuhan sudah rela mati untuk dia. 因为他醒悟到上帝已经为他受死。 Demikian juga di dalam kehidupan kita. 我们的生活也是如此， Mestinya kita juga menyadari akan hal-hal demikian. 所以我们应该也是醒悟到这些事情。 Yesus sudah rela mati buat saya. 耶稣已经甘愿为我而死， Menjadi pertanyaannya, 成为问题呢？ sudahkah kita rela hidup untuk dia? 我们是否甘愿为他而活呢？ Salib membawa perubahan sejati dalam hidup kita. 这是十字架真正带给我们我们的生活真正的改变。 Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara, 几天前， kita pelayanan ke Rutan Polda. 我们到这个警察的监狱， Dalam satu kesempatan kami melayani teman-teman yang ada di sana. 所以有一次我们服侍在里面的在警察省单位警察的这个监狱里。 Nah, biasanya kami itu diberi tempat di depan begitu ya, dekat dengan penjagaan. 所以我们平常是在前面靠近那个守卫的警 Nah, 察， hari itu karena ada satu dan lain hal, kami disuruh masuk ke dalam. 所以可能是因为有某一件事情，我们就是进入到里面了， Jadi kami berdekatan dengan sel-sel yang lain begitu. 所以我们靠近那些监狱里面， Akhirnya kami masuk, kami ibadah di sana. 所以我们进去后来我们在里边做一个崇拜。 Satu sisi memang agak tidak nyaman Bapak Ibu Saudara ya. 一方面我们觉得有一点怪怪的不舒服， Tapi kami melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya. 但是我们看出上帝怎么工作，怎么动作。 Yang biasanya kalau kami di depan, yang memuji Tuhan hanya kami yang ada di dalam begitu ya. 所以平常如果在前面的话，敬拜赞美主的话，只有我们在前面的。 Tapi karena itu hari itu kita ada di dalam, ada banyak orang-orang yang ada di dalam rutan itu akhirnya mereka juga mendengarkan puji-pujian yang kami nyanyikan. 所以在里，因为我们那天是进去里面的，很多在里面的人听得到，一起唱。 Jeruji memang bisa membatasi mereka ya, 那可能这个监狱会限制他们， tapi Injil tidak pernah membatasi untuk mereka dengarkan. 但是监狱没办法限制他们听到福音。 Nah saudara, setelah kami ibadah persekutuan begitu, dalam kesempatan itu kami mencoba untuk ngobrol dengan mereka satu persatu bergantian begitu. 所以就是我们敬拜赞美完之后，我们就是有机会跟他们聊， Kami ngobrol untuk kami doakan. 所以我们跟他们聊，后来也是为他们祷告。 Ada beberapa yang sampai menangis begitu, 有些人都哭了， karena mereka ingat akan kasih Tuhan. 因为他们想起上帝的爱。 Walaupun beberapa teman awalnya, Pak saya heran ini orang kok dingin ya, diam, diajak ngomong diam begitu ya. 虽然一开始的话，有些人跟他聊都好像很冷静那样， Tapi setelah ngobrol lebih dalam, 后来 jadi berubah saudara. 就是聊得更深，一切都改变了。 Dan Tuhan bekerja luar biasa di sana. 那我们看到上帝的作为上帝的工作。 Kemudian biasa kalau kami dari situ, kami keluar, pamit, foto pamitan begitu, terus kami ngobrol sambil nunggu begitu ya, kami ngobrol di luar. 所以平常的话，我们就是告别，后来就是出来了，后来我们再聊。 Satu teman dari tim kami bercerita, saudara. 我们的这个小组其中一个讲， Jadi Pak, tadi dalam percakapan kami di dalam, 所以我们在里面的聊天， memang sedihnya dia masuk ke tempat ini. 所以他被灌进去的话是很可悲的。 Tapi satu sisi ada syukur yang dia syukuri loh Pak katanya. 但是他一方面也是感谢主， Apa saya bilang? 什么呢？ Ya jadi sebelum dia masuk ke tempat ini diceritakan, 他是说他还没有进这个地方这个监狱之前， dia menikah dengan seorang perempuan yang tidak berlatar belakang Kristen. 所以他跟一个非基督徒的女人结婚， Dan mereka nikah diberkati di gereja. 然后他们是在教会受祝福， Namun Pak, setelah kami menikah, sekarang dia sedang mengandung. 所以结婚之后，她现在是怀孕了。
dia dan keluarganya meminta saya untuk pindah ke agama mereka. 所以他的这个太太的话，这个女的跟她的家人的话，要求我换宗教。 Saya sangat bergumul sekali untuk hal itu. 我对这个事情感到挣扎， Itu pergumulan saya katanya. 那是我的挣扎。 Tapi ada satu hal yang saya bisa syukuri Pak katanya. 但有一件事情我感恩， Ketika saya ditangkap di tempat ini. 当我被抓在这个地方， Bagaimana saya punya waktu di tempat ini untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. 所以我在这个地方可以阅读思想上帝的话。 Dia sudah 3 minggu saudara di situ. 他已经被关3个礼拜， Dan dia cerita dia membaca Injil dari Matius sudah sampai Wahyu. 所以他已经阅读从马太到这个启示录。 Satu sisi memang tidak nyaman buat dia ada di tempat itu. 所以一方面他在处在这个地方是很不舒服， Tapi Tuhan memakai tempat ini untuk membentuk dia mengalami Injil di dalamnya. 但是一方面上帝借着这个地方来塑造他。 Saudara, inilah kuasa Tuhan yang luar biasa. 这个是上帝伟大的作为。 Bagaimana ketika kita memandang salib Kristus, 所以我们怎么仰望十字架？ kita menyadari bahwa keselamatan itu Tuhan yang memberi. 我们体会到拯救是上帝所赐给的， Bukan usaha, bukan pekerjaan 不 kita. 是因为我们的努力，不是因为我们的所做的。 Sehingga kalau kita pun mau bermegah dalam salib, karena itu kemegahan yang sejati. 如果我们要夸口的话，要以十字架夸口，那是真正的夸口。 Dan juga kita menyadari bahwa salib membawa perubahan yang sejati. 所以我们也是醒悟到十字架真正带领的一个转变。 Dan salib juga menyentuh motif terdalam. 所以十字架也是读没了我们最深处的一个动机。 Guru-guru palsu memang menekankan tentang hukum Taurat. 假的这个先知讲师的话是强调这个律法， Seolah-olah mereka melakukan untuk Tuhan. 好像似乎他们是为上帝而做， Tetapi sejatinya apa yang mereka lakukan bukan untuk Tuhan. 所以他们真正做的不是为了上帝。 Saudara, saya mau mengajak kita untuk mencoba perbandingan satu bagian ini. 所以我们要做一个比较，在这一段经文。 Jadi ketika mereka melakukan itu semuanya satu ya, karena mereka tuh suka menonjolkan diri. 所以第一，他们做这些的话，他们喜欢表露或者做一个突出的事情。 Ya salah satunya supaya mereka dikenal kerohanian mereka baik. 所以其中一个是他们期待就是被认为他们的灵命是很好。 Yang kedua, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus itu. 第二点的话，是因为不要他们因为主耶稣的十字架的话受逼迫。 Saya mencoba melihat di terjemahan yang lain, saudara, untuk lebih mudah. 所以我想看出另外的一个翻 Jadi 译本 dikatakan, saudara, supaya mereka tidak dianiaya karena ajaran kita bahwa manusia dibenarkan Allah hanya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. 所以他们不要是因为保罗所教导的，就是因为十字架我们被称义，他们后来就是受逼迫。 Jadi mereka, saudara, melakukan hal-hal lahiriah, peraturan, ketetapan ini supaya apa? Mereka menghindari penganiayaan. 所以他们做这些就是外表的，是为了避免被逼迫。 Jadi mereka berkompromi dengan ketidakbenaran. 所以他们跟非正义的事，他们接受非正义的事， Seolah-olah mereka melakukan kebenaran. 好像是他们在做正义的事。 Hal-hal ini juga bisa terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. 这个事情也是会发生在我们的生活， Termasuk hal-hal yang rohani. 甚至于领命的事情。 Mungkin kita masih ingat ya waktu Tuhan Yesus mengutus para murid. 所以我们还记得，当主耶稣派他的信徒， Dan ketika mereka pulang, mereka cerita dengan bangganya. 当他们回来，他们都是讲，就是以骄傲的心讲说， Wah, dalam pelayanan kami berhasil loh. 我们在我们的侍奉，我们成功了， Kami bisa mengusir setan, 我们是可以赶鬼， menyembuhkan yang sakit. 可以医病医人。 Dan mereka banyak cerita banyak hal. 他们在诉说很多事情， Dan Tuhan bilang, ya aku melihat itu seperti petir yang turun dari langit.
所以耶稣说，我看出好像是从天上来的这个雷。 Tapi hendaklah kalian jangan berbangga karena kalian dapat melakukan itu semua. 你们不能因为能做这些事情感为骄傲， Tapi berbahagialah karena namamu tercatat di surga. 但你要因为你的名记载在天上感为骄傲。 Saudara, hal ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita, misalnya dalam pelayanan. 所以这个事情也会发生在我们的生活，比方说在服事上， Mungkin kita bangga dengan prestasi posisi kita. 有可能我们对我们在侍奉的一个地位感为骄傲。 Ya, dulu saya hanya sebagai simpatisan. 我以前只是还没有信主，只是同情， Saya sekarang sudah menjadi jemaat. 现在已经成为会友， Sekarang saya sudah menjadi aktivis. 现在已经成为同工， Saya sekarang sudah bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. 我现在可以传真理。 Saudara, apa yang menjadi motif kebanggaan kita di dalam bagian ini? 所以在这个部分的话，什么事情成为我们以什么事情夸口呢？ Apakah supaya kita diakui bahwa kita kehidupan rohani kita lebih baik? 难道人人承认我们的里面的生活很好？ Kita seorang yang rohaniawan. 我们好像是很属灵的人， Atau kita bangga karena Kristuslah saya bisa ada di tempat ini hari ini. 还是我们 sebagaimana 因 adanya. 为基督，我会在这个地方感为骄 Kita bisa 傲， jatuh dalam kesombongan kerohanian kita. 所以我们会以属灵感为骄傲， Termasuk dengan prestasi yang kita punya. 甚至于我们所拥有的成绩， Kedudukan yang kita capai. 就是我们所达到的 Harta yang kita miliki. 地位，还有我们所拥有的财 Apakah 产。 apa yang saya punya ini membawa saya makin dekat dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan? 我所拥有的会带给我更认识基督、荣耀基督吗？ Atau justru menjauhkan saya dari Tuhan? 还是把我带到更远离上帝呢？ Karena tidak sedikit hanya gara-gara harta, benda, tata, dan cinta orang meninggalkan Tuhan. 那是不少人是因为什么？财物，是因为地位，还有就是爱女人的话离开上帝了。 Tapi biarlah harta tahta dan cinta yang Tuhan berikan justru membawa kita makin dekat dengan Tuhan dan membawa orang lain makin dekat dan memuliakan Tuhan. 所以反过来就是借着这些的话，使得我们更亲近上帝，而且带给别人可以认识上帝。 Saudara, kita hanya bisa bermegah dalam salib jika kita berhenti mencari kemuliaan bagi diri sendiri. 如果我们已经停止为自己夸口的话，我们就会找到我们就可以以十字架夸口。 Tapi selama kita masih bermegah dengan apa yang kita punya, 就是我们如果以我们所拥有的夸口， bukan karena siapa yang mempunyai kita, 不是因为我们是属于谁的， kita nggak akan pernah bermegah di dalam salib Kristus itu. 我们永远就不会以十字架为夸口。 Mari saudara, hari ini kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan untuk bermegah di dalam salib. 所以今天上帝的话已经提醒我们，我们要以十字架为夸口。 Mari kita bersyukur akan karya salib Kristus yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. 为上帝在十字架为我们的生命所做的，我们来感谢主。 Bagaimana Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. 上帝怎么已经表明他的爱对我们， Dia sudah memberikan dirinya untuk penebusan kita. 他已经献他自己为了救赎我们。 Maukah kita menyerahkan seluruh hidup kita juga dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? 我们是否愿意献上我们的生活以荣耀上帝呢？ Dan biarlah salib itu juga, karya itu salib yang di dalamnya juga mengubah kehidupan kita. 所以十字架跟它的作为的话，能改变我们的生 Yang 命。 tadinya berpusat pada diri sendiri. 如果之前我们是以自己为中心， Sekarang kita mau berpusat hanya pada Tuhan. 现在我们只要以基督上帝为中心， Melakukan apa yang Tuhan mau. 就是执行上帝所要的， Dengan caranya Tuhan. 就是用上帝的方法， Sesuai dengan kehendak-Nya. 也是随上帝的意思。